لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا وذوي الحقوق علينا على نية أن الله نور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يقضي حوائجنا أجمعين على هذه النية وعلى كل نية صالحة شيء لله تعالى. الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala khair ibtigha' wajhillah wa qurbihi mardatihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Hari ini kita sambung muka surat 23. Muka surat 23, rukun yang keempat. Nah, cari tu rukun yang keempat. 2, 4, 8, 10, 12, 13 daripada bawah. Lebih kurang baris 13 daripada bawah. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Berkata tuai pengarang, dan keempatnya daripada 13 rukun sembahyang, membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat pada qiyamnya, melainkan rakaat orang yang masbuk. Nah, dia kata sini rukun yang keempat membaca Fatihah, iaitu membaca surah Fatihah. Bukan baca Fatihah saja seperti kita panggil Fatihah tidak ni. Membaca surah Fatihah, yakni membaca surah secara sempurna, daripada ayat yang pertama hinggalah ayat yang ketujuh. Bila kita baca pada tiap-tiap rakaat. Kalau semaya itu 4 rakaat, maknanya 4 kali baca. Kalau 3 rakaat, 3 kali baca dalam semaya. Kalau semaya itu 2 rakaat, 2 kali baca. Tiap-tiap rakaat kena baca Fatihah secara sempurna. Baca tu mana? Pada qiyam tiap-tiap rakaat. Setiap kali kita duduk rakaat semaya tu ada time kita berdiri. Ketika itulah kita baca Fatihah. Bukan baca tempat lain. Bacanya ketika mana kita berdiri. Jadi ketika berdiri ni ada 2 keadaan, 2 rukun yang kita buat. Pertama, kita takbiratul ihram. Yang kedua, kita membaca Fatihah. Jadi ketika qiyam, yakni ketika berdiri. Jadi tak kira siapa sini, sama ada jadi tu imam ke ataupun ketika mana kita jadi makmum. Di sisi mazhab Imam Syafi'i, wajib kena baca belakang. Berlainan mazhab lain. Kalau kata bukan mazhab Syafi'i, antaranya mazhab Maliki, orang-orang yang mengikut Imam Malik, dia kata makmum tak wajib baca. Memada tu imam saja baca. Dia padan dengan tu imam ya. Sebab dia pegang dengan suatu hadis, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk kita ikut. Jadi gapo wak imam buat, kita ikut semata lah. Pada situ ya. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i, kita pegang dengan satu hadis yang sahih, yang mana riwayatnya sebut la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. Nabi sebut dalam suatu hadis, Nabi bersabda, tidak sah sembahyang seseorang bagi mereka yang tidak membaca pada semaya dia itu dengan surah Fatihah.
Jadi mazhab kita pegang hadis ni. Jadi wajib juga makmum sama telah tu imam kena baca Fatihah. Mazhab kita pegang gitu. Kalau kita duduk di Malaysia ni, kita tak nampak mana perbezaan gini. Tapi bila awak pergi di luar negara, contohnya pergi buat umrah ke, ataupun pergi belajar di Mesir ke, belajar di Jordan ke, belajar di Saudi ke, ketika tu baru nampak ada perbezaan mazhab. Orang mazhab lain dia tak sosek mana baca Fatihah, tak serupa dengan mazhab kita. Kita ni makmum tu bersibuk-sibuk juga dengan membaca Fatihah. Kalau mazhab lain kita nampak dia tu senyap ya. Ikut semata tu imam. Dengar sahaja. Sebab dia pegang dengan satu ayat Quran juga. Allah Taala berfirman, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila mu dengar dibaca ke Quran, maka mu kena dengar. Lepas tu tindakan kedua, wa ansitu, mu kena senyap. Jangan kita duk baca juga. Dan mazhab kita juga pegang ayat tu. Sebab itu bila mana tu imam baca Fatihah, kita sibuk-sibuk baca Fatihah juga ke? Tak. Sunat kita dengar. Bila kita baca Fatihah, bila tu imam habis baca Fatihah, ketika tu baru kita sunat baca. Sebab kita pegang ayat tu juga. Wa idza quri'al Quran, apabila dibaca kepada kamu Quran, fastami'u lah, maka kamu kena dengar. Wa ansitu, dan juga kamu kena senyap. Sebab tu kita kalau orang baca Quran, kita kena dengar. Fastami'u ni mana kita tuntut dengar, kita kena dengar. Maknanya kena, orang panggil memberi tumpuan kepada baca Al-Quran. Dan jangan kita kecek orang baca Quran. Sebab itu kalaulah kedah-kedah ni dia baca Quran, tak comel mana kalau pergi buah kedah tu. Tak boleh. Kalau kita jenis lepok tu tengah malam kan, tu yang kedahnya nak berdakwah sikit, dia pergi di pasal Al-Quran. Tak comel mana, sebab kita dah tak ikut ayat Quran tadi. Sepatutnya bila orang baca Quran, kita kena senyap dengar. Tak comel adab bila orang baca Quran kita kecek juga. Gitu dah. Cuma nak kata sini ya, tak kira lah seseorang imam ke ataupun makmum wajib dia baca Fatihah pada tiap-tiap rakaat ketika dia berdiri, melainkan rakaat orang yang masbuk. Lepas ni kita ngaji makmum ni ada dua jenis. Ada muwafiq, ada masbuk. Mazhab kita muwafiq maknanya orang yang sempat masa bersama tu imam untuk dia perhabis baca Fatihah dia. Ada pun masbuk, orang yang tidak sempat masa untuk dia baca Fatihah ketika mana tu imam berdiri. Contohnya kita masuk tu ketika mana tu imam duk baca surah pendek dah. Baca pula qul huwallahu ahad. Kita masuk time tu baru Allahu akbar. Tak ada 2 saat tu imam rakaat. Ketika tu kita tak wajib perhabis baca Fatihah. Apa tindakan kita? Terus turun rakaat bersama imam. Gitu. Jangan kita kata wajib juga kena baca Ustaz. Tidak dah. Orang masbuk tidak wajib bagi dia membaca Fatihah secara sempurna kerana tu imam telah tanggung baca Fatihah dia. Kalau dia tak ada rakaat bersama tu imam, tengok-tengok tu imam naik tidak, dia tak rakaat lagi, ataupun dia selisih dengan tu imam ketika dia tengah rakaat tadi, ketika tu luput rakaat dia ketika tu. Nak boleh rakaatnya dia kena qiyam, dia kena rakaat bersama dengan imam dia. Sebab itu dia tak wajib baca perhabis Fatihah bagi dia. Masbuk. Lepas ni lah panjang lebar lagi bagi orang yang tak pernah dengar masbuk muwafiq ni. Cuma kata sini, kalaulah seseorang itu masbuk dengan makna dia diri dengan tu imam tu semata ya, tak ada nak baca Fatihah, ketika tu terus rakaat bersama dengan imam dia. Jangan dia perhabis. Sebab dia tak wajib dah ketika tu. Dan bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada surah Fatihah. Di sisi Imam Syafi'i kata bismillahirrahmanirrahim tu salah satu daripada 7 ayat daripada surah Fatihah. Ada pun mazhab lain dia kata bismillahirrahmanirrahim ini hanyalah pembukaan bagi surah semata-mata, dia tak termasuk dalam
dalam Fatihah. Lepas tu nak kira 7 ayat lagu mana? Dia kira ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim saya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu satu ayat. Jadi 7 ayat juga oleh dia. Kita dak hak tu kira ayat tambah dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sisi mazhab kita kena baca. Jadi kalau kita semaya itu secara jahar, secara baca derah, bismillah pun baca derah. Kalau semaya tu baca slow, maknanya kita tak derah suara kita, tidak meninggikan suara kita, contohnya semaya zuhur ataupun semaya asar ataupun semaya sunat, maka bismillah pun kita baca slow juga. Jangan kita saja-saja nak tiru Imam Mekah, tidaklah. Nak tiru Syekh Sudah sekali. Tak baca Fatihah tu bismillahirrahmanirrahim slow. Alhamdulillah tu baru derah. Jangan. Mazhab kita tak sunat gitu. Mazhab kita kalau baca Fatihah secara derah, bismillah pun derah. Satu pakej lalu. Jangan buat pakej-pakej suku tidak. Dia satu pakej kena ikut berlaku. Sebab tu dia kata sini bismillah tu satu ayat daripada surah Fatihah. Wajib baca, ayat gitu lah. Dan wajib memeliharakan segala hurufnya huruf Fatihah dan segala tasydidnya tasydid Fatihah. Tasydid dengan makna sabdu lah. Sabdu tu ada di tanda geligih dua tu. Jadi wajib kita kena pelihara, dengan makna kita kena jaga, kita kena sebut sungguh-sungguh setiap huruf dan juga tasydid yang ada dalam suratul Fatihah. Dalam surah Fatihah ni ada 7 ayat. Berapa kalimah? 25 kalimah. Patah perkataan tu ada 25 patah perkataan. Huruf dia ada berapa? 156 huruf. Kena jaga belaka, kena ada belaka, kena sebut belaka 156 huruf di dalam suratul Fatihah. Dalam kitab ambo baca dalam kitab Ustaz Mahathir Jo ni, dia kata dalam surah Fatihah ni ada 7 huruf. Huruf-huruf hijaiyah tu ada 7 huruf sahaja yang tidak ada dalam suratul Fatihah, iaitu huruf za, fa, shin, zai, kha, jim dan juga tha. Ada nazam dia lah. Tu tak penting mana. Nak katanya setiap huruf tu kita kena sebut molek-molek. Setiap sabdu tu kena sebut dengan molek-molek. Jangan kita baca secara cincai-cincai. Orang luar tu cincai-cincai. Kalau Kelantan orang ikut ikut dia. Ikut dia nak baca tak boleh. Cuma baca Fatihah ni bukanlah serupa dengan kita baca Quran ikut luar secara bertajwid, bertaranum, tidak. Jangan salah seka. Kita baca suratul Fatihah secara murattal, secara relax gitu saja, cepat. Ni dia bertaranum pula baca Fatihah. Lepas tu jaga pula makhraj huruf sungguh sangat supaya baca Quran luar. Tu dah tidak dituntut begitu. Nak kata bismillah gitu dah, tak jomel. Kita baca dalam semaya ni secara murattal, secara relax. Baca seperti mana kita baca biasa gitu. Jangan kita baca seperti mana taranum, tidak. Maka jika menggugur ia seorang daripada Fatihah, yakni daripada suratul Fatihah, satu huruf, sehuruf dia tak baca. Digugur di sini dengan mana dia tak baca. Dia tidak memperjelas ke huruf tadi. Seperti kata seorang, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Dia tak sebut wa. Dalam kitab Ambo ni dia tak ada huruf wa. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Dia tak sebut wa tadi. Ataupun dalam setengah naskah dia ada suruh wa, tapi dia jadikan sukun situ. Maknanya dia kata iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Dia tidak membunyikan huruf wa. Maka ketika itu lagu mana hukum dia? Tak sah. Tak sah. Lepas ni baru jawapan dia. Atau satu tasydid, dia tak baca satu tasydid. Contoh lagu mana? Seperti iyyaka dengan takhfif ya iyyaka. Takhfif dengan makna dia meringankan. Dia tak baca secara tasydid. Sepatut kita baca iyyaka. Tengok dia baca iyyaka. Tika tu gapo hukum tak sah juga. Lepas ni dia ayat hukum lagu mana? Atau ditukarkan satu huruf dengan yang lainnya satu huruf. Sepatut huruf gini dia baca huruf lain. Contoh seperti
siratal ladina, dia baca dengan huruf da. Sepatut kita baca siratal ladzina, tapi dia gitu tukar dengan huruf da, siratal ladina. Atau siratal lazina, dia tukar dengan zai. Jadi berubah huruf tu. Dia tukar huruf. Atau lahan. Apa maksud lahan? Lahan ni bahasa Arab, yakni cedera baris. Lahan maksud dia ialah cedera baris, dengan makna dia berubah baris. Sepatut baris atas dia gitu tukar baris depan ataupun baris bawah. Sepatut baris depan dia tukar baris atas baris bawah. Sepatut baris bawah dia gitu tukar baris depan ataupun baris atas. Tukar habis baris. Itu masuk lahan. Lahan tu pula yang mengubahkan maknanya. Bila kita ubah baris dalam bahasa Arab ni, kadang-kadang berubah makna. Contoh budak-budak sekolah Arab ni, dia ngajilah anak entah, dia ngaji domeh, tak gitu. Contoh di sini dia buat mari. Seperti an'amtu dengan dhammah ta, yakni dengan dibaca dhammah ta. Hal keadaan dibaca an'amtu itu dengan didammahkan ta. Sepatutnya kita kata an'am ta, tak bagi atas. Tengok-tengok dia pergi tukar, dia puas tak sih baca antata ni. Tukar sekali an'amtu. Berubah dah mana? Tak berubah dah kalau ngaji bahasa Arab. Jadi gana pula makna dia. An'amta maksud ke apa? Nyanyo kali pertama mari kena soal lalu tu. An'amta dengan makna engkau yang memberi nikmat. Kita kata Tuhan, engkaulah yang memberi nikmat. Tiba-tiba kita sebut an'amtu, berubah jadi kau pula. Aku yang memberi nikmat. Jauh beza tak makna dia? Jauh beza dah tu. Seolah-olah kita ngaku kita jadi Tuhan dah lah. Tika tu berubah makna. Tengok, baris berubah ya. Lain lalu dah makna dia. Dalam bahasa Arab ni dia kena jaga sungguh. Perubahan baris jadi tukar makna. Berubah sehuruf, berubah habis makna. Jadi kena jaga sungguh. Jadi dia tukar baris tadi. Atau kasrahnya, kasrah ta tadi. Dia pergi baca an'amti. Dia kata Tuhan ni tino pula. Mana berubah tu? An'amti ni maknanya orang puas. Kalau gitu, tiada sah sembahyang dan bacaannya seorang. Bagi masalah yang kita sebut tadi ni, semuanya jadi tak sah. Semaya dia tak sah, bacaan dia tak sah. Kata tak sah semaya dengan bacaan tu ada syarat. 3 syarat. Jika ia sengaja. Syarat pertama, kalau dia sengeling. Dia saja-saja baca. Ingat. Kalau dia saja-saja ubah huruf, saja-saja tak baca tasydid, batal semaya dia. Syarat kedua, dan ketahui ia. Maknanya dia bukan tak ingat. Dia tahu. Kalau dia ubah ni, berubah makna. Dia tahu akan jadi batal semaya dia. Tu yang syarat kedua. Dan mengubahkan maknanya. Ni syarat ketiga. Ada 3 syarat ni batal semaya dia. Batal bacaan dia. Sengaja, tahu, dan juga perubahan tadi tu mengubah makna. Kalau gitu, kalau tak sengaja, kalau tak tahu, tak ubah makna, lagu mana pula ustaz? Maka tuan pengarah kitab pun kata, maka jika tiada sengajanya, kita tak sengaja ustaz, salah sebut je. Gaduh-gaduh nak baca tu salah sebut, tak sengaja pun. Ataupun demikian lagi jika tiada ketahuinya, kita tak tahu pun tak boleh. Dia tak mengaji, tak biasa dengar, dia kata kita tak tahu pun. Atau tiada mengubahkan maknanya, dia terubah juga, tapi perubahan tadi tak berubah makna pun. Hanya bacaan sahaja yang berubah. Contoh lagu mana ni? Seperti dibacanya seorang Rabbil Alamun. Sepatutnya kita baca Rabbil Alamin. Perubahan masuk dengan perubahan marfu' dengan masuk ni tak berubah makna. Sini ni orang panggil mudhafun ilah saja. Jadi perubahan tu tak ada makna. Makna sula lagi. Maknanya Tuhan bagi alam ini masih makna yang sama, tiada batal sembahyangnya. Semaya dia tak batal, sah lagi semaya dia. Cuma ada cuma lagi. Semaya dia tak batal, hanya wajib ia kembalikan membaca kalimah yang tersebut dan barang yang kemudiannya jua.
Baca dia saja tak sah. Bila kata baca tak sah, dia kena ulang semula. Contoh dia baca Rabbil alamun, alhamdulillahi rabbil alamun. Bubar bagi. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Time Maliki Yaumiddin dia baru teringat. Dia tak baca Rabbil alamin. Dia baca Rabbil alamun. Dia baru teringat. Lepas tu lagu mana? Batal tak semaya dia? Tak batal. Baca dia saja batal. Dengan makna dia kena ulang mula. Ulang mana? Ayat pertama lagi. Kena baca ayat kedua lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Bukan kata ulang ayat yang salah saja, tidak. Bila ulang situ kena start habis apa mula. Nampak gitu kan? Baca dia sahaja yang salah. Semaya dia tak salah. Jadi ada dua keadaan yang berbeza sini. Kena perhati molek dah. Dan wajib pula meliharakan peraturannya. Peraturan ni dia terjemuh dalam bahasa Arab tertib. Tertib mudah. Bila terjemuh peraturan ni tak faham pula. Kalau kata tertib tertib ni mana? Aturan dia. Wajib kena ikut aturan dia. Dengan makna kalau kata ayat tu ayat yang pertama, kena baca mula-mula lagi lah. Jangan letak pada ayat yang terakhir. Huruf tu duduk di depan, kena baca tu dulu. Jangan kita balik. Supaya orang ngapa Quran ni, dia sampai satu tahap hebat dia ngapa, dia boleh balik ayat. Siapa biasa masuk sekolah tapis, dia boleh ngapa tu sampai balik ayat. Dengan makna kalau kita baca ni, awal surat sampai akhir surat, dia boleh baca daripada akhir. Ayat bawah naik ke atas. Hebat yang ngapa Quran tu boleh riba. Kita nak riba gitu bengok tu. Dah nak ikut ni pun tukar dah. Baca kuliah ayyuhal kafirun juga lekat situ tak ada habis. Duk ulang situ. Dah. Ambo ada kok tak ingat dah. Baca surah apa ni? La uqsimu bihadzal balad. Ada ke? Tukar tak. Pening tu dia mari balik gitu. Hak ni hebat dia. Jadi kita kena jaga tertib ayat Quran tadi tu kena jaga. Daripada ayat pertama sampai ayat ke-7, kedudukan ayat tu kena jaga sungguh. Sebab apa kena jaga? Ilah ulama ayat kerana susunan Quran tu sendiri adalah mukjizat. Kalau kita ubah menyebabkan hilang mukjizat Quran. Dia turutan ayat tu dia ada signifikasi dia. Hilang ayat. Ada mukjizat dia tersendiri susunan ayat tu. Jadi kalau kita pergi ubah suka-suka kita, maka hilang mukjizat Quran. Maka ketika tu tak sahlah bacaan kita. Maka dia kata sini, maka jika didahulukan satu kalimah atas satunya satu kalimah, wajib dimulakan bacaannya. Kena start mula. Contoh dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Tu ayat betul tak? Tengok-tengok dia tukar. Rahim dulu baru Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu kena ulas mula ayat tadi. Jangan kita duk baca pelik-pelik gitu. Dan wajib pula meliharakan muwalaknya. Kena jaga kesinambungan ayat. Muwalak ni dengan makna kesinambungan ayat. Sambung ayat tu kena jaga. Maknanya jangan putus. Baca Quran ni jangan putus. Lagu mana jangan putus ni? Dengan bahawa dihubungkan setengah ayatnya ayat Fatihah dan kalimahnya kalimah Fatihah dengan setengahnya setengah ayat dan juga kalimah tu dengan ketiadaan bercerai, melainkan dengan qada nafah. Jangan kita berhenti menggunakan tempoh masa yang lama. Kalau nak berhenti pun sekadar menafas saja. Ni dia biar rehat dulu. 10 saat tu rehat dulu. Lepas tu baru sama baca semula. Tu orang putus dah lah. Dia tak ada orang main bola. Dia molek orang duk main. Tiba-tiba kita berhenti. Bola molek-molek. Kita berhenti pakai berhenti lah ke. Apa? Wisi orang tak tiup. Tiba-tiba pakai berhenti lah ke. Lepas tu baru sambung mula. Ada ke kita? Tak ada. Main bola tak ada berhenti bola gitu tak? Kalau kita berhenti kita orang penonton kayak kejut. Mana berhenti? Habis kau main. Nampak? Sama juga dengan Fatihah ni. Kalau kita berhenti tu lebih masa, seolah-olah kita tak sempat baca dah.
maka terputuslah baca Fatihah. Maka ketika kena ulang mula. Jadi baca Al-Quran ni lebih-lebih lagi dalam Fatihah ni, dia kata jangan kita ni mutu daripada satu ayat kepada satu ayat. Kena nyambung. Nak berhenti pun qadam nafas saja. Ada setengah ulama kata kalau lah kata dia ni jenis loh, ambil qadam loh dia. Jenis orang semput, badai gemuk kau contohnya, ataupun kita baru buka puasa ni. Habis time benda kita makan jadi semua. Nak baca tu tak lepas. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, sebab dia leluh. Ni kalau tak leluh tiba-tiba pergi buat gitu. Hak tu batal. Batal baca Fatihah dia kena ulang semula. Dia kata sini wajib kena pelihara. Sini ni dalam kitab kita ni seolah-olah dia nak cerita dah syarat-syarat bagi bacaan Fatihah. Kalau kita ngaji Hidayatus Sibyan, dia wak mari sebutir-sebutir nombor 1 2 3 4. Tapi dalam kitab Wisyahul Afrah ni dia rangkum ke sekaligus lah ke tu. Kena pandai nanda lah. Maknanya ni syarat yang lain pula bagi baca Fatihah. Jadi dia kata nak berhenti pun qadam nafas saja. Maka jika diselangi oleh zikir antara ayatnya ayat Fatihah atau kalimahnya kalimah Fatihah, jikalau sedikit sekalipun, lagu mana? Seperti ia mengucap Alhamdulillah kemudian daripada bersennya seorang, nescaya putuslah mualaknya. Dia kata jangan kita berhenti tadi tak. Jangan bercerai. Maknanya berhentilah. Ada orang panggil perceraian antara ayat. Jadi kalau kita selai antara ayat-ayat Quran dalam Fatihah tadi, dalam Fatihah itu kita selai dengan zikir lain, ataupun di antara kalimah-kalimah Fatihah tu pun kita selai dengan zikir lain. Contoh lagu mana? Contoh bila kita tengah semaya, tiba-tiba kita bersing. Sekala kat kita dah sebut ke apa? Alhamdulillah. Tak gitu. Duk luar semaya tu kat ada sebut sama Alhamdulillah. Lah ni tengah semaya ni, tiba-tiba kita bersing, kita pergi sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah ni ayat Quran ke? Dalam Fatihah ke? Tak ada. Mula ayat tu ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tiba-tiba kita pergi ucap Alhamdulillah. Lagu mana baca Fatihah kita? Dia kata putuslah mualaknya. Maknanya batal baca. Patut kira kan? Kena start mula. Sebab bacaan Alhamdulillah ketika bersing ketika itu tidak dituntut. Sebab Allah ni kita tengah semaya. Seolah-olah kita telah macam nak berhenti daripada semaya. Bila kita ucap Alhamdulillah. Ataupun zikir-zikir lain. Tak? Banyak lagi zikir-zikir lain. Ataupun dia baca ayat-ayat Quran yang lain. Contoh mak kita ke panggil. Kita nak baca Fatihah molek-molek. Mak kita panggil. Orang nyahuk kat sikit, kita pun kata, "Meta." Batal dulu lagi lah, kecek terus dah tu. Hak ni zikir Quran, batal juga. Tak boleh. Dia ada perincian panjang tu, cuma tak ayat lebih lah. Melainkan jika bergantung zikir itu maslahat sembahyang. Maslahat dengan mana? Keperluan semaya. Kalau zikir yang ada kaitan dengan keperluan semaya, hak ni tak batal baca Fatihah. Contoh lagu mana? Zikir-zikir yang ada kaitan dengan semaya. Seperti mengucap amin makmum pada pertengahan Fatihahnya makmum, kerana bacaan imamnya makmum. Kita tengah baca Fatihah. Tok Imam pun tengah baca Fatihah. Sepatut kita senyap dulu tak? Kita gaduh nak baca Fatihah juga. Tok Imam duk baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Tok Imam duk sebut amin, kita tak dah habis lagi baca Fatihah kita ni. Kalau gitu kita ucap apa? Amin jugalah. Lagu mana? Putus kau baca Fatihah kita? Dia kata tak putus. Sebab amin tu adalah sebahagian daripada semaya juga. Okey? Boleh sambung. Kira boleh sambung. Kita duk baca molek-molek, tu imam pun kata amin, kita pun amin. Lepas tu kena baca bismillahirrahmanirrahim balik ke? Tak. Sambung semula. Kalau kata ayat tu ketika kita duk baca amin tu maliki yaumiddin, amin. Sambung pula. Iyyaka na'budu.
Sebab zikir tadi tu ada kaitan dengan keperluan semaya. Seperti mengucap amin makmum pada pertengahan Fatihahnya makmum. Makmum tak ada lagi baca Fatihah habis, dia dengar tu imam baca amin kerana bacaan imamnya, maka ketika tu tak butuh lagi baca Fatihah. Jika tiada mengucap amin imamnya sekalipun, tiada memutuskan dia mualak Fatihah. Tu imam tak sebut pun kadang-kadang kan. Tu imam duk baca depan ni kan, waladdallin. Dia tak sebut pun amin. Makmum yang dia sebut lah amin. Tuasnya. Walaupun tu imam tak sebut amin, makmum-makmum lain sebut, dia tidak memutuskan baca Fatihah dia. Dia boleh sambung saja. Dia boleh sambung saja. Sebab amin tu ada kaitan lagi dengan semaya. Contoh lain lagu mana? Contoh lain bila mana tu imam baca ayat-ayat yang menunjukkan rahmat. Ayat-ayat yang nak minta rahmat. Sunat juga kita berdoa dalam bahasa Arab lah, untuk Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada kita. Kita ni bahasa Melayu tak pandai mana ke Arab ni. Kalau kita ngaji Arab agak, kita dengar tu imam baca tentang ayat-ayat pasal syurga ke, ataupun tentang hapus dosa ke, maka kita pun doa Allahumma fili misalnya. Kalau kita sebut gitu juga tidak membatalkan mualak baca Fatihah kita, sebab ada kaitan dengan semaya. Ataupun ayat-ayat yang dia baca tadi tu nak tolak bala, nak tolak daripada azab kubur, nak tolak daripada azab neraka misalnya, maka kita pun doa berlindung daripada benda-benda tadi. Hak tu juga tidak memutuskan juga mualak baca Fatihah kita. So lagi biasanya kalau kita semaya subuh hari Jumaat, kita mari lewat tu imam baca surah sejadah tak? Kita tak dah habis lagi baca Fatihah kita, baru Maliki Yaumiddin, tengok-tengok tu imam turun sujud sejadah. Lepas tu kita buat kena wajib juga turun, sebab ikut tak imam dah. Kita pun turun sujud sejadah. Tu imam naik sambung mula tatajafa junubuhu. Lah ni kita Fatihah kita tak habis lagi sana tu, kena ulas semula ke daripada awal. Kau sambung saja. Sambung saja. Sebab apa memang? Sebab ada kaitan dengan semaya. Tak putus mualak. Tapi kalau zikir tu ada kalau zikir tadi tu tak ada kaitan dengan semaya, teka tu kena ulas semula. Tehah daripada awal. Nampak tak? Kalau kali pertama dengar ni pelik sikit. Dia biasa lama tu insya-Allah yang nampak tu. Gitu. Dan putus mualaknya Fatihah pula dengan diam yang panjang pada huruf dengan ketiadaan uzur. Dia kata waktu ni tu kita putus mualak bila kita baca zikir lain. Nampak jelas lah. Duk baca molek-molek, tengok-tengok kita sebut benda lain. Contoh seperti kita dia buah molek-molek pasal bola, tiba-tiba kita kecek pasal Quran. Pelik ke tu? Tak? Lari topik. Hak ni dia bukan baca zikir, tapi dia duk senyap. Duk senyap pula dalam keadaan lama. Dia berhenti dalam keadaan yang lama pada huruf, pada kebiasaan biasa yang mana tanpa ada keuzuran apa pun. Jadi kalau gitu batal baca Fatihah dia. Dia kena ulang semula. Contoh hidup baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Senyap 10 saat. Tak ada agama senyap. Habis 10 saat Maliki Yaumiddin. Boleh kau gitu? Tak boleh. Lama dah jadi. 10 saat lama. Tapi ada juga orang putus lama ni kerana ada keuzuran. Kalau ada uzur lagu mana? Dia kata lepas ni hak tak ada uzur lain. Demikian lagi dengan makna putus mualak juga, diam yang pendek kosak dengan diam yang pendek memutuskan bacaannya Fatihah. Ada juga dia berhenti tu semata, tapi dia niat berhenti tu nak putus baca Fatihah dia. Hak ni dulu lagi ya. Kena ulang mula. Ni atas hati kita masing-masing lah. Ya. Dia baca Maliki Yaumiddin tu, dalam hati dia niat malah aku baca Fatihah. Lepas tu dia nak sambung mula. Tika tu kena ulas semula daripada awal. Baik, kalau kita berhenti lama ni ada keadaan dengan uzur, maka lagu mana? Maka jika panjang diamnya seorang, maknanya dia berhenti lama.
Berhenti tu kerana uzur, ada sebab-sebab tertentu keuzuran. Contoh lagu mana? Seperti jahil, dia tak tahu pun tak boleh berhenti lama. Jahil ni dengan mana dia tak tahu pun. Tu tak biasa ngaji pun. Tak tahu pun kata tak boleh nak berhenti lama. Atau terlupa, dia tak ingat, kata tak boleh berhenti. Ia jadi lost mata. Sila mata. Ia tak khabar. Atau diingatkan ayat yang ia lupa. Duk baca Fatihah Maliki Yaumiddin, tak ingat nak sambung iya tu. Nak cari mula iya tu tak jumpa, duk mikir lama. Lebih 10 saat. Lepas 10 saat baru Tuhan ilham mula dalam otak dia. Oh, iyyaka na'budu. Kalau gitu, tiada mengapa. Tak batal bacaan dia. Boleh dia teruskan juga kerana dia ada keuzuran. Ada keuzuran ketika mana dia berhenti. Maka jika lemah ia seorang daripada Fatihah. Lemah sini dengan makna dia tak boleh nak baca Fatihah. Dia tak pandai nak baca Fatihah. Sebab apa? Kerana tiada yang mengajarnya. Tak ada orang yang ajar dia. Boleh jadi dia baru masuk Islam. Tak ada orang nak ajar dia baca Al-Fatihah. Baru je masuk sejak lepas. Orang pun besok nak kena semaya ni. Lepas tu nak semaya ni lagu mana ni? Tak ada orang pun ajar Fatihah. Nak baca surat pun tak pandai. Lagu mana? Ataupun dia ni orang asli, masuk Islam lama dah, tapi jauh, tak ada orang main ngajar pun. Sesek jauh lama dah tak mari. Hilang dah ingatan dia. Atau lain daripada tak ada orang mengajar. Atas sebab-sebab yang lain lah. Maka lagu mana? Maka wajib atasnya membaca 7 ayat jikalau bercerai-cerai sekalipun. Dia kena tukang ayat Quran lain. Dah demo tak ingat baca Al-Fatihah, teringat ada ke ayat Quran lain buat demo ingat? Dia kata ada, Qul huwallahu ahad. Tak. Hak tu ingat. Lepas tu ingat. Dia capu-capu ayat Quran. Tak apalah kalau kata cerah-cerah pun, asal baca 7 ayat. Boleh. Tapi dengan syarat lepas ni, ayat tu pun kena cukup huruf dia dengan huruf Fatihah. Dengan mana 150 huruf. Jadi kalau tak cukup, dia kena ulang-ulang mula. Kalau dia ingat kata Qul huwallahu ahad saja, dia kena baca semua Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Sapalah bilangnya tadi tu cukup 150 huruf Qul huwallahu ahad tadi. Sebab dia tak pandai baca Fatihah. Buat comelnya sunat, dia baca ayat Quran tadi tu berturutan. Maknanya kalau dia baca surah Qul huwallahu ahad, surah Ikhlas juga Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya turut gitu. Cuma dia kata sini kalau dah teringat juga gitu, kalau cerah pun tak apa. Maknanya ambil daripada ayat surah Nisa, ambil ayat daripada surah lain tu pula sah. Contoh dia ingat ke apa? Yasin, Alif Lam Mim. Tak, yang ambil sikit gitu tak apa. Tapi asalkan cukup 150 huruf. Gitu. Letih ni siapa gini mau ke ustaz? Jadi kalau dia mengajar mu'allah. Tanya kita tak mengajar mu'allah tak apa. Ya. Tanya mula nak ke apa? Akad takbir ni lah. Hukum akad takbir sunat saja. Akad tangan ni sunat. Sunat sahaja, tak akad pun tak jadi masalah. Bukan kata dosa tak sah semaya dak, hanya sunat. Cuma bila kita buat sunat, biarlah comel. Maka lagu mana kita nak akad takbir tangan ni? Di sisi mazhab kita, biarlah ibu jari ni bertentangan dengan cuping telinga ke bawah. Hujung telunjuk ni biar berbetulan dengan atas telinga. Lepas tu kita lengkungkan sikit. Di sini gini. Hak ni yang paling afdal di sisi mazhab kita. Cuma kalau bobo akad gitu pun kira sah dah. Maknanya boleh dah. Aslus sunnah tu dapat dah lah. Asal akad tangan saja. Ada orang malah ke gitu. Allah Akbar. Boleh dah pahala sikit. Buat comelnya gini. Rugilah. Demo buat dah tapi bobo.
Gini ya. Buat comelnya biar siapa habis. Oh, gitu kan ayat. Mana? Akad takbir bila tu akad takbir tu? Daripada sujud ke? Dari dok setiap rakaat. Setiap rakaat. Takbir intiqalah ni akad lah. Kita nak turun rokok, sunat akad. Naik daripada nak pergi i'tidal, sunat akad. Awak kata rakaat kedua tu ialah pada masalah kita naik daripada tasyahud awal. Hak tu sahaja sunat kita akad tangan. Kita bangun daripada tasyahud awal, nak naik kepada qiyam, ketika tu sunat kita akad tangan. Allahu Akbar. Tapi rakaat yang lain, rakaat pertama, rakaat ketiga, tak sunat kita akad tangan. Maknanya kita bangun daripada sujud, nak naik kepada diri, tak sunat ketika tu kita pergi akad tangan ketika mana kita takbir intiqalah. Awak sunat akad tangan tadi tu, kita ngaji apa? Ada 5 tempat Salah satunya bila mana dia naik daripada tasyahud awal. Situ ya, baru sunat akad tangan. Apa tu jangan tukar. Mana ni? Maka jika lemah daripada Fatihah, wajib dibaca 7 bagai. Mana boleh ni? Ya lagu ni. Bila? Saat ni kita tukang ayat Quran. 7 ayat. Biar cukup huruf-huruf Fatihah. Maka jika lemah daripadanya, kita tak ingat juga baca ayat Quran. Ni memang mu'alaf betul ni. Baru masuk Islam betul-betul ni. Dia tak aja dengar apa ayat Quran. Lepas tu lagu mana? Wajib dibaca 7 bagai. Yang ni 7 jenis. 7 Yalah lah, jenis lah bagai ni. 7 jenis daripada zikir atau doa ganti daripada Fatihah. Ambil zikir-zikir yang lain, ganti Fatihah. Contoh lagu mana? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, wala haula wala quwwata illa billah, masyaallahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. 7 kali. 7 ayat tak? 7 zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, masyaallahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. 7 zikir. Tak nanti zikir ni, zikir lain pun boleh. Cuma asalkan zikir-zikir tadi juga kena cukup huruf 156 huruf. Kalau gitu 7 zikir yang hamba sebut tadi tu tak cukup 156. Lagu mana? Kena ulang pula. Kena ulang semula. Subhanallah, walhamdulillah. Siapalah kita kira tadi tu lebih kurang cukup ataupun lebih daripada 156 huruf daripada surah Fatihah. Tak nak mengajar orang mu'alaf tu kena kira lah kita ustaz pun. Berapa kali kena baca kan? Kalau dia kata boleh baca subhanallah saja ya ustaz, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah biar cukup 156. Dan disyaratkan pada 7 ayat atau zikir atau doa yang tersebut, apa sebut tadi tu, jangan kurang hurufnya daripada huruf Fatihah. 156. Kalau kata tak cukup, kena ulang mula ayat tadi. Maka jika lemah ia seorang daripada sekaliannya, nak baca Quran, nak baca Fatihah tak boleh, nak baca ayat Quran tak boleh, nak baca zikir doa pun tak boleh, tak tahu langsung bahasa Arab dia. Lagu mana pula ni? Tak boleh nak sebut langsung bahasa Arab. Wajib ia berdiri qadar baca Fatihah pada zonnya. Zon maknanya pada sangkaan dia. Dah demo tak boleh nak juga nak baca bahasa Arab, maka ketika tu demo duduk senyap saja-saja. Cuma duduk senyap, biar cukup masa seperti mana orang baca Fatihah. Duduk diri sajalah. Sebab demo tak boleh nak baca Fatihah. Lepas tu kalau kita nak terjemah lagu mana ustaz? Boleh tak? Minggu lepas kita ya? Nak terjemah bahasa Melayu ataupun bahasa dia, tak boleh tak? Dia kata dan jangan diterjemahkan dia seorang Fatihah. Jangan diterjemahkan dia Fatihah, badah. Fatihah tu jadi badah bagi dia. Jangan kita terjemah. Sebab apa? Sebab Fatihah ni ayat Quran. Kalau zikir boleh terjemah, ayat Quran tak boleh nak terjemah dalam semaya. Jangan terjemahlah.
Dia kena basar. Jadi tak boleh. Kalau tak boleh nak baca juga, senyap saja sudah. Dan disunatkan kemudian daripada membaca Fatihah, bahawa membaca surah atau sesuatu daripada Quran pada tiap-tiap rakaat pada sembahyang yang 2 rakaat. Dia kata selepas kita baca surah Fatihah tu habis, sunat kita baca surah. Kalau kata tak baca surah, kita baca apa-apa ayat daripada Quran. Yang sempurnanya kita baca surah yang sempurna. Dia habis sebutir surah. Tapi kalau kata tak boleh juga nak baca sebutir surah, dia kata sesuatu daripada Quran. Maknanya mana-mana ayat daripada Quran, walaupun satu ayat. Sunat kita baca. Bila tu? Pada tiap-tiap rakaat daripada sembahyang yang 2 rakaat. Kalau kita sembahyang 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat tu kena baca. Bukan kena, sunat baca. Dan pada 2 rakaat yang dahulunya juga, pada sembahyang yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Jadi rakaat pertama dengan rakaat kedua lah, sunat kita baca surah. Kalau kata tak boleh baca surah, bacalah mana-mana ayat Quran. Jadi kalau kita semaya sore pun, bacalah surah. Ni nak gaduh semaya. Waladhdallin amin tu akhir rakaat lalu tak jomel. Ambillah mana-mana ayat Quran. Cuma yang afdalnya biar baca surah yang sempurna. Kalau kata nak baca ayat Quran yang lain pun, biarlah kisah tu sempurna. Jangan kita ambil sekerat-sekerat, ayat tu tak ada habis. Wak comelnya biar sempurna. Sebab tu kalau kita semaya berjemaah gini, tu imam sunat baca surah yang sempurna. Jangan dia tak comel mana kalau dia baca ayat Quran yang dia ambil tak sempurna. Contohnya dia nak baca surah besar. Dia nak baca surah besar, biar nampak ilir sikit puas dia baca surah lazim semua. Dia kata kali ni kita baca surah besar lah sikit. Tapi bila dia baca surah besar tadi tu, ayat tu tak ada habis lagi cerita. Tikok tu tak comel mana. Wak sunatnya lebih baik dia baca surah yang pendek tetapi habis. Nak dibandingkan, contoh dia baca Azalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tak habis lagi tu cerita dia tu kan. Tengok-tengok dia rokok. Nak dibandingkan dengan kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, molek alik kita lagi. Walaupun kita ni baca juz 30 lah, dia baca juz yang pertama, molek alik kita lagi sebab kita baca surah yang sempurna, yang lengkap. Kalau tak boleh surah yang lengkap, kisah yang lengkap. Ni kena belajar sungguhlah. Kalau Quran wak molek comel ni, dia ada ayat warna tu ke. Warna tu kisah, warna lain kisah, gitulah. Jadi budak-budak tahfiz pun kena main gitulah, kena jaga juga. Melainkan ketika mana kita semaya tarawih, kita nak memperdengarkan baca Al-Quran, tu tak apa. Habis. Dan kelimanya rokok, wallahu a'lam bissawab. Baca minggu depan pula ni. Cumanya minta maaf minggu depannya ambo cuti, ambo tak ada dalam negeri, ambo bermusafir. Kita jumpa 2 minggu depan insya-Allah taala. Wallahu a'lam bissawab wa ilmuhu latam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala subhanahu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.